Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasih sekalian? Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan pengajian kita untuk kelas fiqah tahun 4. Okay, kita telah selesai belajar berkenaan dengan solat duha pada kelas yang lepas kan. Maknanya solat duha kita dah selesai. Solat sunat rawatib pun kita telah selesai. Jadi kita akan pergi kepada solat sunat yang seterusnya, iaitu solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni kalau siapa yang tak pernah buat tu, Ustaz nak kata bohong tu ialah kot. Bohong lah kan. Sebab kadang-kadang kita kat sekolah pun kita buat solat sunat hajat ni. Untuk apa? Kadang untuk peksa lah, untuk mohon sesuatu lah kan. Itu dari segi makna hajat pun kita dah tahu. Itu sekadar pengenalan dia tu. Solat sunat hajat. Hajat ni apa bahasa Melayu? Permintaan kan. Maknanya dari situ pun kita dah dapat tahulah solat sunat hajat ni apa sebenarnya. Tapi kita kena belajar lagi dengan lebih mendalam untuk kita tahulah dari segi makna yang sebenar, dari sudut cara-cara yang sepatutnya untuk kita buat solat sunat solat sunat hajat. Okey. Jadi awak tengok yang pertama ni, okey, ni unit yang ketiga, solat sunat hajat. Okey. Okey, awak tengok anak panah yang pertama sekali. Ustaz gambar sikit. Okey, anak panah yang pertama ikut Ustaz. Solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Okey, sekali. Solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Okey, dari segi pengertian ni, apa yang kita dapat? Kerana apa? Kalau kita nak tahu satu perkara tu, kita tengok pengertian dia kan. Daripada pengertian tu, banyak perkara yang kita dapat. Okey, solat sunat hajat dilakukan kerana memohon. Memohon ni lah maknanya kita nak sesuatu. Jadi kita buat satu solat yang khusus untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohlah awak nak periksa, kita ambil periksa lah kan. Awak nak dapat periksa nanti UPKK ke PSRA, walaupun dah mansuh tu tak. PSRA ke UPSR ke, mungkin nanti sekarang PT6 ya. PT6 ke nanti untuk masa akan datang mungkin awak dapat periksa kan. Okey, jadi bila awak nak sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, secara khusus lah awak nak benda tu kan. Jadi awak pun buat satu solat sunat yang khusus, yang berniat untuk awak minta hajat. Maknanya solat hajat lah. Kita nak sesuatu. Contoh awak nak mainan ke, nak minta mak kan. Ya Allah, mudahkanlah kau murahkanlah hati mak aku nak beli mainan. Kita buat satu solat, nama dia solat apa? Solat hajat. Okey, sekarang ni kita tengok anak panah yang kedua. Okey, Ustaz. Solat sunat hajat dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, sama macam solat duha, 2 rakaat juga sekurang-kurangnya. Cuma solat duha tu kita belajar dia ada berapa? 2, 4, 6 atau 8 kan? Solat sunat rawatib pun sama kita belajar. Ada solat sunat yang sunat dibuat 4. Contohnya ni sebelum zuhur, selepas zuhur. Ada lagi lah yang kita belajar kan, ingat kan? Cumanya solat sunat hajat ni 2 rakaat je lah. Bagaimana solat sunat, memang sunat dilakukan 2 rakaat. Okey. 2 rakaat. Okey, seterusnya tengok anak panah yang ketiga. Ustaz, pada rakaat pertama, selepas membaca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi atau surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Dan rakaat kedua, selepas membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas atau surah-surah lain. Okey, ini apa maksudnya? Maksudnya, bila kita lepas baca Al-Fatihah, kan kita takbir Allahu Akbar, waladdallin, amin. Okey, kebiasaannya kalau solat sunat hajat ni yang dia ajar, kita baca surah Al-Kafirun. Tapi bukan wajib
Dia kata, tak boleh baca surah lain lah, kena baca surah Al-Kafirun. Tak. Kita boleh baca surah-surah lain. Cumanya, selalunya yang dibaca surah Al-Kafirun lah. Soal boleh je nak baca surah Al-Baqarah, boleh baca. Bacalah surah Al-Baqarah kan. Orang baca surah awak dah hafal, surah Al-Fajr kan. Awak baca surah Al-Fajr. Tapi tak kisah surah apa pun, yang penting kita baca surah lah. Yang kedua, biasaannya kita baca surah Al-Ikhlas atau surah-surah lain. Sama juga. Baca surah selain pada Ikhlas. Tahu tak Ikhlas surah mana? Lupa lah tu. Qul huwallahu ahad. Kena ingat nama-nama surah tu. Qul huwallahu ahad tu surah Al-Ikhlas. Okey. Seterusnya, anak panah yang keempat. Ke Ustaz. Solat hajat boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dan yang afdal dilakukan pada sepertiga akhir malam. Lebih kurang jam 2 pagi. Okey. Bila kita boleh buat solat hajat ni, bila-bila masa yang dibolehkan solat. Ada 2 waktu kan yang Ustaz ajar dalam kelas. Waktu apa yang diharamkan solat sunat? Bila? Selepas subuh dan selepas asar. Waktu ni adalah waktu yang dilarang untuk kita solat-solat sunat. Cuba contoh solat hajat lah. Tapi lepas solat subuh, awak pun solat 2 rakaat. Mak tanya, apa ni? Solat apa ni? Solat hajat, mak. Tak boleh lah. Solat yang lebih afdal, solat sunat ni kita buat tu bila? Waktu pagi, waktu qiyamul lail. Waktu tu lah waktu yang paling afdal. Bersama dengan solat apa? Solat tahajud, kan? Buat solat taubat. Itu solat tu pun kita akan belajar nanti pada masa yang akan datang. Okey. Ni yang penting ni. Hikmah solat hajat. Apa dia? Hikmah maksud hikmah? Hikmah ni maksud dia kebaikan, kelebihan yang awak dapat daripada perbuatan tu. Okey, yang pertama awak tengok. Ikut Ustaz. Pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Kedua, mendapat pahala. Ketiga, hajat dimakbulkan Allah. Okey. 3 ni biasalah ni. Mestilah kita buat solat. Sebab solat ni dianjurkan oleh Islam kan. Jadi mestilah Allah dan Rasul sayang kan. Dikasihi Allah dan Rasul. Dan semestilah dapat pahala. Dan bila kita buat solat hajat ni, insya-Allah lah bila kita buat satu solat khusus mohon pada Allah, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, saya ni dah lama doa. Kan saya minta itu, minta ini, tapi Allah tak makbulkan doa saya. Macam mana Ustaz? Dia macam ni. Yang pertama, sama ada bila kita doa tu Allah terus makbulkan doa kita. Contohlah kita minta apa? Ini nak makan KFC. Tiba-tiba ayah awak balik bawa KFC. Itu yang Allah terus Allah terus makbulkanlah. Awak minta sesuatu terus dapat. Yang kedua, awak minta doa tu, tapi Allah bagi dalam tempoh masa yang mungkin bukan sekejap. Contoh minta hari ni dapat bulan depan. Minta hari ni dapat tahun depan. Lambat. Kita pun kadang kita pun tak ingat dah benda tu kita minta. Tak tahu dapat. Lepas tu kita ingat, hari tu aku ada aku buat solat hajat. Aku minta benda ni. Dapat. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, awak minta satu perkara yang mana sebenarnya Allah gantikan benda tu dengan perkara yang lain. Mungkinlah benda tu rupanya tak baik untuk kita. Contohlah, awak minta, ya Allah, aku berkenan lah kat perempuan tu kan. Kau jodohkanlah aku dengan dia. Contoh. Ni contoh awak kecil lagi. Nanti dah besar. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan si Minah tu. Aku suka sangat kat Minah tu. Rupa-rupanya Minah tu mungkinlah orang yang tak baik. Jadi Allah gantikan dengan Sofia ke kan, siapa lah. Rupanya Sofia tu adalah yang lebih baik daripada lebih baik untuk kita. Itu yang ketiga. Maknanya kita minta doa, kemudian Allah ganti dengan benda yang lain. Okey, yang keempat. Yang keempat ni kita minta doa, Allah tak makbulkan, tapi Allah ganti di mana? Di syurga. Allah bagi masa tu. Dekat akhirat baru Allah bagi. Itu yang paling terbaik lah. Maknanya kita akan dapat ganjaran tu di hari akhirat. Mana confirm syurga tu. Kalau Allah bagi di hari akhirat tu. Mana-mana yang kita bila kita minta tu, kalau contohlah kita minta sesuatu,
tak dapat dalam masa yang cepat. Tak apalah, kita sabar je lah. Kita tunggu. Segala ketentuan ni Allah yang akan bagi. Okey. Kita cepat je habiskan. Okey, kafiat solat sunat hajat. Ni yang paling penting. Niat je. Yang lain tu sama dengan solat-solat yang lain. Semacam solat subuh je. Lebih kurang 2 rakaat sama je. Daripada niat sampai niat lain lah. Daripada takbiratul ihram sampai ke salam, perkara yang sama. Rukuk, sujud sama. Yang bezakan dia apa ni? Niat aja yang bezanya. Tak ada apa ni, tak ada beza sangat. Okey. Lafaz niat, ni yang penting ni. Ikut ustaz. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Latihan Ini latihan ni ustaz nak awak hafal lafaz apa ni? Lafaz niat ni. Nanti ustaz akan bagi kerja dekat WhatsApp. Okey, lafaz niat ni penting lah ni. Kerana apa? Kerana ni nak bezakan antara solat sunat, satu solat sunat dengan solat sunat yang lain. Okey. Okey, sama rakaat pertama, rakaat kedua tak ada apa yang beza. Okey, doa solat sunat hajat. Ini tak payahlah kot. Ni panjang ni. Okey. Satu soalan. Bila kita buat solat sunat hajat ni, bila kita nak minta hajat kita tu ustaz? Kita solat kan, bila kita nak doanya? Kan? Waktu takbir ke? Lepas baca Fatihah ke? Waktu rukuk ke? Waktu iktidal ke? Okay, kalau solat sunat hajat, kita nak doa bila-bila pun tak apa. Contohlah awak lepas baca surah kan, awak nak doa waktu tu, tak ada masalah. Awak nak rukuk tu sambil tu awak nak doa ke Allah, sambil awak niat lah dalam hati, tak adalah tiba-tiba bercakap kan. Ya Allah, bagilah aku peksa tengah tu. Kawan duduk sebelah, dia ni cakap apa ni? Tengah solat bercakap. Tak lah. Kita niatkan dalam hati. Mana kita nak minta dalam bahasa Melayu kan, kita niat dalam hati. Cumanya, yang dianjurkan, waktu bila kita minta hajat kita tu, iaitu sewaktu sujud yang terakhir. Kenapa sujud? Kerana waktu sujud ni adalah waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba-hamba Allah ni, bila masa dia paling dekat dengan Allah adalah waktu sujud. Waktu kita ni letakkan kepala kita ni, tempat yang paling mulia bagi diri kita, kita letak dekat tanah, tempat yang paling bawah, tempat yang hina, dipijak-pijak kan. Time tu lah kita paling dekat dengan Allah. Jadi, bila masa sujud tu, waktu tu kita dianjurkan untuk berdoa. Sebab tu lah, bila kalau awak tengok solat hajat, sujud yang last tu paling lama, betul tak? Siapa yang pernah buat lah kan. Sujud tu paling lama. Kenapa? Sebab waktu tu orang nak minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita boleh minta macam-macam lah. Ada orang tanya pula, okey, apa doa boleh minta ustaz? Mintalah segala apa yang baik, segala apa yang memberi kebaikan, minta. Jangan minta perkara-perkara yang boleh membawa keburukan kan. Minta, dia ni aku dengki lah, ya Allah, kau berikanlah dia sakit, kau jadikanlah dia ni miskin, aku tengok dia kaya sangat, jadikan miskin. Itu perkara yang buruk. Tidak dianjurkan untuk kita berdoa, bahkan berdosa lagi. Okey, faham okey, ustaz ulang baliklah apa yang kita belajar hari ni. Okey, kita belajar apa hari ni? Kita belajar tentang solat sunat hajat. Apa dia solat sunat hajat? Solat sunat hajat ni solat untuk kita minta sesuatu. Berapa rakaat buat? 2 rakaat. Rakaat pertama, baca apa surah? Surah Al-Kafirun. Rakaat kedua, baca apa surah? Surah Al-Ikhlas. Nak baca surah selain tu boleh tak? Boleh, tak masalah. Okey, bila waktu solat hajat, boleh buat bila-bila masa selain waktu diharamkan, dan juga afdal dilakukan pada 1/3 malam. Lebih kurang jam 2 pagi. Qiyamul Lail lah. Namanya Qiyamul Lail lah. Okey. Faham tak? Okey, faham Okey, setakat itu saja kelas fiqh kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.